Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan tengok pengelasan tumbuhan. So, tumbuhan ni terbahagi kepada dua. Kalau kamu tengok dalam buku teks, tumbuhan terbahagi kepada dua, iaitu tumbuhan tidak berbunga dan tumbuhan berbunga. So, dia ada dua. Tumbuhan tidak berbunga dan juga tumbuhan berbunga. Tidak berbunga dan ini dan berbunga. So, ada dua. So, tumbuhan, dua kumpulan, tidak berbunga dan juga berbunga. Okey. So, untuk tumbuhan yang tidak, tumbuhan tidak berbunga dan juga berbunga. Untuk tumbuhan tidak berbunga, kita ada tiga kumpulan. Tumbuhan tidak berbunga mempunyai tiga kumpulan, iaitu lumut, paku pakis dan juga konifer. Tumbuhan tidak berbunga ada tiga. Lumut, paku pakis dan juga konifer. So, apa itu lumut? So, lumut, kita tengok lumut dia membiak dengan menghasilkan spora dan dia bukan vaskula. Apa itu bukan vaskula? Lumut dia bukan vaskula. Ni. Membiak dengan menghasilkan spora. Spora ni biji benih. Bukan vaskula. Bukan vaskula maknanya dia tumbuhan yang sangat ringkas dan kecil tanpa sistem vaskula. Manakala untuk paku pakis juga membiak menghasilkan spora, tetapi dia vaskula. Vaskula dia mempunyai sistem pengangkutan air dan makanan. Ataupun dia juga mempunyai akar, batang dan daun yang nyata. Maknanya dia ada batang dia, kita boleh nampak batang dia, boleh nampak dia punya akar, boleh nampak dia punya daun. Manakala untuk konifer membiak dengan menghasilkan kon. Biji benih dia berbentuk kon. Dan dia ialah vaskula. So, untuk ni ada info sains tentang tumbuhan tanpa vaskula dan juga tumbuhan vaskula. Ini untuk tumbuhan yang tidak berbunga. Maknanya dia tidak menghasilkan bunga. Dan seterusnya kita tengok tumbuhan berbunga pula. Untuk tumbuhan berbunga, dia terbahagi kepada dua pula. Tumbuhan berbunga terbahagi kepada dua, iaitu satu kita panggil sebagai kumpulan monocotyledon dan yang kedua dicotyledon. So, ada dua kumpulan untuk tumbuhan berbunga. So, kita akan tengok tumbuhan yang tidak berbunga, ya. So, ini tumbuhan berbunga. So, untuk tumbuhan berbunga, mono dan juga dico. Dia ada mono dan juga dico. So, apa itu cotyledon yang pertama sekali? Yang pertama sekali, apa itu cotyledon? So, cotyledon ni ialah tempat untuk simpan makanan dalam biji benih. So, dalam biji benih, dia ada satu tangki, tempat simpanan makanan, iaitu kita panggil sebagai
cotyledon. Okey, kerana biji benih untuk bercambah dia memerlukan makanan. So dia akan dapat makanan daripada cotyledon yang dia simpan tadi. Sehinggalah dia keluar daun dan dia ada akar dan dia buat makanan sendiri. So dia tidak lagi memerlukan cotyledon. So pada peringkat awal dia memerlukan cotyledon untuk menghasilkan makanan untuk dia membesar. Okey. So apa itu mono dan juga diko? Mono maksudnya satu ya. Mono maknanya satu. Manakala di maknanya dua. D ialah dua. So kalau monocotyledon maknanya dia mempunyai satu sahaja cotyledon. Manakala untuk dicotyledon dia ada dua. So dicotyledon dia mempunyai lebih banyak tempat simpan makanan. Kemudian dari kita juga boleh tengok tumbuhan tu perbezaan dia mono atau juga diko berdasarkan akar. Okay, kita boleh tengok 5 perbezaan antara mono dan juga diko. Yang pertama bilangan cotyledon tadi 1 ataupun 2. Yang kedua, kita boleh tengok dari segi akar. Akar serabut. Ini akar serabut. Okey, kamu boleh cabut rumput. So, tengok akar rumput. Itu ialah contoh akar serabut. Maknanya akar tu halus-halus. Mudah untuk kamu cabut. Okey, manakala untuk dicotyledon, dia mempunyai akar tunjang. Okey, ini akar tunjang. Akar tunjang. So akar tunjang ni dia sangat kuat. So susah nak cabut. So boleh tengok pada pokok pokok kertas, tapi jangan cabut pula. Okey, akar tunjang, akar dia sangat kuat. So pokok-pokok yang besar memang dia berakar tunjang. Kemudian yang ketiga, kita juga boleh tengok dari segi daun dia. So daun selari, berurat selari dia ialah mono. Manakala daun berurat jejala, dia ialah diko. So macam mana daun selari? Daun selari biasanya daun tu dia panjang. Daun yang panjang, kemudian dia punya urat panjang. So ini kita panggil selari. Urat dia tidak bertindih antara satu sama lain. So ini selari. So bila daun macam ni, urat selari, automatik dia kumpulan mono. Manakala untuk dicotyledon, daun dia bulat ataupun hampir bulat dan dia berurat jejala. Urat jejala macam ni. Ini jejala. So nampak saja daun macam ni, dia kumpulan dicotyledon. Okey. Yang keempat, kita boleh tengok dari segi batang dia. So kalau batang lembut, kebanyakan ataupun almost kebanyakannya ialah mono. Manakala untuk dicotyledon, almost kebanyakannya berbatang berkayu. Berkayu maknanya keras. Okey, contoh untuk mono ialah pokok padi dan juga pokok jagung. Manakala contoh untuk dicotyledon, pokok tomato dan pokok durian. So ini perbezaan dari segi mono dan juga diko. So cikgu ulang semula untuk bezakan mono dan juga diko. Yang pertama kita kena tengok dari segi cotyledon, bilangan cotyledon. Yang kedua kita boleh tengok dari segi akar. Yang ketiga kita tengok dari segi urat daun. Yang keempat kita tengok dari segi batang. So ini 4 benda untuk bezakan antara tumbuhan mono dan juga diko. Okey. So untuk
nota kamu, yang pertama sekali kamu buat, okay, untuk nota kamu buat nombor 1. Okay, untuk nota kamu nombor 1, kamu buat rajah 1.3. Okay, iaitu pengelasan tumbuhan. Yang kedua, kamu buat rajah 1.4, iaitu pengelasan tumbuhan tidak berbunga. Ada 3 tadi, lumut, paku pakis dan juga konifer. Yang ketiga, kamu buat jadual ataupun rajah. Kamu buat rajah 1.5 dalam bentuk jadual tu. Okey, perbezaan. Okey, sini mono dan sini diko. So dia buat dalam bentuk jadual. So ini untuk nota kamu. Okey. So ini untuk hari ini.